KPM. Okey, macam sama. Sama. Tak juga. Ke belah sini. Ria buat apa tu Ria? Oh, cikgu, saya tengah tengok isi padu air ni cikgu, macam sama. Cikgu Oh, ya rasa ke? macam mana? Tak apa. Saya nak buat satu magic untuk Ria. Magic? Ya. Okey cikgu, sila-sila. Okey. Cikgu buka botol air ni. Okey, sekarang Ria tengok. Cikgu tuang dalam botol ni. Okey, hati-hati. Okey, sekarang Ria tengok apa jadi. Wow, belah sini macam banyak cikgu, yang sini pula semakin berkurang. Okey, belum magic kan? Satu lagi. Okey, baik. Cuba lagi tengok. Masukkan lagi banyak. Okey, sekarang apa jadi? Makin berkuranglah belah sini cikgu, dan belah sini pula makin banyak. Okey, agak-agak Ria, cikgu nak cerita tentang apa hari ni Ria? Okey, jom kita masuk kelas. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya Ria selaku hos anda. Apa khabar murid-murid yang berada di rumah? Didoakan dalam keadaan yang sihat sejahtera, jaga diri, jaga kesihatan, okey? Dan hari ini untuk slot menengah atas kita akan belajar mata pelajaran matematik tingkatan 5 ubahan. Dengan itu Ria ingin mengalu-alukan sekali lagi kedatangan Cikgu Azman Saad. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Ria. Apa khabar? Alhamdulillah macam biasa. Okey, baiklah cikgu, kalau tengok tadi kita punya gimmick di awal permulaan jam tadi cikgu, boleh tak dia nak bertanya soalan kepada cikgu? Boleh. Ada lagi ke ubahan lain selain ubahan songsang cikgu? Okey Ria, kalau Ria nak tahu ataupun Ria masih ingat lagi zaman sekolah dulu, kita ada 4 jenis ubahan. Ubahan langsung, songsang, tercantum dan bergabung. Jadi hari ini kita akan belajar songsang saja. Okey, baiklah. Saya pasti murid-murid di rumah juga sudah tidak sabar untuk memulakan sesi pembelajaran kita cikgu. Tapi apa kata kita berkenalan dahulu dengan murid-murid di Google Meet yang akan bersama-sama dengan kita juga pada hari ini. Silakan cikgu. Okey, kepada murid-murid semua, apa khabar semua murid-murid semua? Apa khabar murid-murid? Okey, cikgu nak perkenalkan seorang demi seorang anak murid cikgu yang bersemangat dan bersedia hari ini. Yang pertama, di tepi sekali sebelah cikgu sini, namanya adalah Nadiah Akmal, pelajar daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Muhammad. Sultan Ahmad Shah. Kemarin Highland. Mungkin sejuk, saya pun tergagap-gagap. Okey. Di sebelahnya pula, Nur Faizatul Akmam daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Seraya, Ampang, Selangor. Di bawah sini yang macam pilot itu, Lesni Rudi daripada Sekolah Menengah Ket Hua, Keningau, Sabah. Dan di hujung sana, bercermin-mata, Alisha Hani daripada SMK Seksyen 7 Shah Alam, Selangor. Okey, baik. Dah bersedia semua murid-murid? Kalau dah bersedia, angkat macam ni boleh? Sudah? Okey, cikgu, silakan dengan sesi Terima kita. kasih Ria dan anak-anak murid semua, jom dengan saya. Ingat ya, tagline saya sama je. Matematik itu kacang. Okey. Orang kata tak kenal tak cinta kan? Jadi kenal sikit saya. Nama saya Azman bin Saad, SMK Puncak Alam 3. Matematik itu kacang, tagline saya dulu Ria. Okey, guru kanan saya matematik di SMK Puncak Alam 3 JU Kebangsaan Kebat Matematik. Okey, ni tak payahlah, sekali pandang pun dah tahu dah. Okey, alright. Tapi saya seorang guru yang biasa-biasa saja. Tapi jiwa saya, Ria, luar biasa. Okeylah murid-murid semua, jom kita belajar hari ini. Ubahan songsang. Okey. Apa itu ubahan songsang? Okey. Ubahan songsang. Hari ini kita akan menceritakan tentang 3 benda. Yang pertama adalah saya nak terangkan maksud ubahan songsang. Okey. Yang kedua, menentukan hubungan antara dua benda ubah bagi dua ubahan songsang. Dan juga yang ketiga, menyelesaikan masalah melibatkan ubahan songsang. Macam itulah, sentiasa dia berhadapan dengan masalah. Okey. Sekarang kita tengok satu cerita. Apa pendapat anda? Untuk permulaan saya nak tanya Rufus kita. Okey. Ria, cuba dia tengok sebatang jalan raya dan lebuh raya. Boleh tak Ria kaitkan
kelas kita hari ini dengan cerita ni, gambar ni. Kalau tengok berlakunya pertambahan jumlah kenderaan, cikgu. Okey. Alright. Okey, itu pandangan Ria. Okey. Jadi di sini juga kaitkan pelajaran kita hari ini, iaitu kalau jalan sempit, kereta banyak, apa jadi? Pergerakan kereta itu perlahan. Kesesakan. Terhad. Okey. Kalau highway pula, jalannya banyak, kereta pun banyak. Tapi kalau keretanya, walaupun keretanya banyak, dia masih lagi lancar lagi. Jadi beginilah ibarat macam ubah songsang. Kalau sesuatu itu berlaku bertambah, maka satu lagi akan berkurang. Kalau satu lagi itu berkurang, dia akan bertambah. Itu perbezaan antara insurans pula. Okey. Ubahan langsung dengan songsang. Okey, songsang mesti satu turun, satu naik. Tapi kalau langsung, sama sahaja. Okey. Alright, jom kita pergi tengok. Okey, ini disingkat tadi. Alright. Tengok sekarang ni. Ubahan songsang. Sebut songsang. Nama pun songsang ni berlawan arus. Okey. Jadi songsang inilah apabila sesuatu pemulihan ubah Y itu bertambah, maka pemulihan ubah X akan berkurang pada kadar yang sama. Okey, contoh macam kita buat air tadi. Sebuah kan air, contoh katakan air bukan dalam 2 cm contohnya, yang lagi satu akan bertambah 2 cm juga. Okey. Jadi ianya ditulis berbentuk begini. Okay. Ditulis bentuk begini. Okey, ditulis Y, simbol macam ikan tu. Berubah 1 perek. Ini clue utama yang anak-anak di Google Meet dan juga anak di luar sana mesti tahu. Iaitu kalau ubahan songsang mesti berbentuk Y 1 per. Ada pecahan. Okey? Alright, kalau langsung dia lurus sahaja. Okey. Okey. Tengok contoh. Ching Ming mengambil bahagian dalam satu larian maraton dengan jarak 42 km. Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara Ching Ming dengan laju puratanya. Kita tengok masanya. Okey, daripada 4 jam, 5 jam. Makin lama dia berlari, makin slow lariannya. Makin slow larian. Sebab apa? Sebab penat. Jadi ini menunjukkan bahawa adanya wujudnya satu yang pergerakan yang berlawanan. Okey? Jadi kat sini contoh kata soalan kata, nyatakan perubahan pada laju purata jika masa bertambah 2 kali ganda. Okey, clue kata masa bertambah 2 kali ganda. Okey, kita ambil contoh tengok. Masa 4 jam kepada masa 8 jam. Masa bertambah 2 jam. So, apa jadi pada lajunya? Lajunya pun berkurang sebanyak 2 kali ganda juga. Itu maksud ubahan songsang. Apabila sesuatu yang bertambah, satu lagi akan berkurang. Okey, satu lagi contoh. Okey. Ambil kita ni pula. Perubahan laju purata jika masa dia ambil berkurang pula. Kali ini masa berkurang pula. Daripada 6 menjadi 4. Okey, apa jadi? Bila masa berkurang, maka masa lariannya akan bertambah laju. Sebab masanya makin dikurangkan. Jadi apabila T berkurang 1.5, maka laju akan T berkurang 1.5, masa akan bertambah 1.5. 10.5. Baik, itulah dia cara-cara kita mengenali ubahan. Saya pasti murid-murid di rumah juga sudah belajar pada hari ini dan mereka semua sudah sedia maklum sebenarnya ya cikgu. Dan selepas ini kita akan kembali dengan mengungkap ubahan songsang. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Kita dalam slot menengah atas untuk matematik tingkatan 5 ubahan. Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Azman. Okey Cikgu, kita nak teruskan juga dengan mengungkap ubahan songsang. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Ria. Okey. Kita tengok terus pada soalan kita pada hari ini. Saya cerita dulu lagi sekali supaya anak-anak semua akan lebih faham lagi. Okey, diberi Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 3X dan X sama dengan 27 apabila Y 40. Ungkap Y dan sebutan X. Clue di sini ialah berubah secara songsang. Kemudian diberi maklumat dengan kuasa 3X. Jadi anak-anak pelajar mesti tahu untuk menukar ayat bahasa kepada ayat matematik. Jadi tadi di awal tadi cikgu dah beritahu dah. Bentuk songsang mestilah bentuk 1 per. Jadi step pertama, di sini akan ada 4 step yang anak-anak semua di luar sana mesti ikut. Ya. Jadi step pertama apanya? Okey, step pertama ialah kita menukarkan, menulis ayat bahasa ini kepada ayat hubungan songsang. Okey, ayat hubungan ubahan lah. Okey. So ayat macam mana? Yang Y tadi lah. Okey. Di sini ayat soalan kata Y
berubah secara songsang. Ingat, mesti 1 per. Okey, per berapa? Punca kuasa 3X. Okey, itu step yang pertama. Okey, kemudian apa kena buat? Nak kena ubah simbol ubahan tersebut kepada simbol sama dengan. Okey, itulah kita menukar step yang kedua, iaitu menulis ke bentuk persamaan. Tadi hubungan ubahan, sekarang persamaan. Okey, jadi kita hanya perlu ubah simbol ubahan kepada simbol sama dengan. Bila ada sama dengan, ingat dalam kepala mesti ada huruf K. K sentiasa berada di atas. K tu apa dia? K tu adalah pemalar. Maksudnya macam tadi, bila Y berubah, X tu berubah berapa kali. Itu maksud nilai K tu. Okey? Okey, itu step yang kedua. Dan step yang ketiga ialah kita memasukkan nilai. Tadi soalan beritahu X 27 apabila Y 40. Kita ganti saja maklumat tersebut tadi, dapat begini. Kita just ganti saja. Okey, Y 40, X 27 dan kita selesaikan sampai dapat nilai K tersebut. Okey, jadi punca kuasa 27. Okey, semua dalam kepala mesti ingatlah iaitu 3. Okey, kemudian nak hilangkan 3 tu, pindahkan ke kiri. Bila operasi bahagi, kita dapat operasi darab. So 40 darab dengan 3 akan dapat 120. Okey, itu dapat nilai K. Okey, ini step yang ketiga. Okey, step yang keempat ialah kita menulis kembali step yang kedua tadi. Cuma gantikanlah K itu dengan nilai yang kita cari sebentar tadi. So start, siap untuk yang bahagian ini. Okey, bila soalan kata ungkapkan sampai step yang keempat ini. Okey, anak-anak di Google Meet faham? Faham tak? Okey, bagus. Okey, okey. Kita pergi pada latihan. Latihan. Okey, tadi sebagai satu contoh cukup. Sebab pelajaran ini bijak-bijak belaka. Okey, soalan pertama, mengungkap ubahan songsang. Okey, tengok soalan. Diberi F berubah secara songsang dengan G, di mana F sama dengan 80 dan G sama dengan 3. Ungkap F dan sebutan G. Clue di sini ialah ungkap F dan sebutan G. Nampak kata ungkap sahaja, ingat dalam kepala 4 step. Step yang pertama, ubahkannya ini kepada bentuk ubahan. Jadi clue kata Y berubah secara songsang dengan G. So kita bertulis F berubah songsang dengan 1 per G. Ingat ya, songsang mesti 1 per. Okey, itu step yang pertama. Step yang kedua, tukarkan kepada sama dengan, akan ada huruf apa tadi? Huruf K. Okey, huruf K. Okey, sama saja. Okey, step yang ketiga, gantian maklumat di mana F80 apabila G3. Okey, gantikan sahaja dalam tu. Okey, dan pindahkan 3 ni ke sana, jadilah operasi darab, maka dapatlah K sama dengan 240. Okey, sampai sini ramai pelajar dah berhenti sini. Dia fikir dah siap dah. Sebenarnya belum. Sebab soalan minta ungkapkan F dalam sebutan G. Mesti ada step yang keempat, baru dapat markah. Okey, step yang keempat, ambillah F sama dengan K tadi, gantikan dengan 240. Selesai. Jadi cikgu, ini bermakna kesemua 4 langkah harus ditunjukkan oleh pelajar dalam mendapatkan markah penuh. Okey, untuk permulaan ni Ria, okay, dah ada anak semua. Untuk permulaan ni, kita tunjukkan bampak ni supaya kita faham. Tapi bila kita dah mahir, kita boleh skip. Ada yang kita boleh skip. Okey, mungkin kita boleh skip. Bergantung dengan markah. Kalau markahnya 2, cukup sekali kita letak yang kedua dan yang terakhir ni. Memadai lah. Berdasarkan markah ya, yang berdasarkan diberikan. markah sebaik-baiknya lah. Okey, baik. Okey, soalan kedua. Saya nak minta Nadia, boleh tak bacakan soalan? Kita nak dengar soalan Nadia sekejap. Boleh, cikgu. Okay. Silakan. Diberi P berubah secara songsang dengan punca kuasa 2Q dan P sama dengan 9 apabila Q sama dengan 100. Ungkap P dalam sebutan Q. Okey, terima kasih Nadia. Okey. Tengok soalan nampak macam susah, sebenarnya sangat senang. Step pertama, cluenya adalah songsang. Mestilah 1 per. Okey, so P berubah secara songsang dengan punca kuasa 2Q. Itu yang pertama. Okey. Alright, berhati-hatilah dengan punca kuasa 2 ni. Sebab ada pelajar dia terfikir sebagai Q kuasa 2. Takut hati-hati di situ ya. Okey, step yang kedua, tukar simbol tu sebagai sama dengan, akan ada huruf K. Step yang ketiga, gantikan. Gantikan nilai. Dibagi tahu P9 Q100. Kemudian punca 100, semua orang tahulah 10. Okey. Kemudian darab silangkan, dapat K90 dan yang paling penting saya katakan tadi, mesti dituliskan step yang keempat ni. Okey, iaitu P sama dengan, gantikan K itu dengan yang tadi kita cari. Selesai. Kalau ungkapkan sampai sini.
Okey, macam cikgu cakap tadi, yang pertama yang penting lah ini, yang pertama mesti tunjukkan, ini yang kedua tunjukkan. Bukan tu ada markah. Tapi kalau nak tulis semua pun lagi bagus. Nampak kita ni pelajaran teratur dan bijak sekali. Okey. Okey. Soalan ketiga. Okey, soalan ketiga tengok. Y berubah secara songsang dengan X tambah 8 dan Y sama dengan 0.0375 apabila X sama dengan 2. Ungkapkan Y serta X. Okey, sekarang saya nak tanya anak murid saya di Google Meet sini. Okey, saya nak tanya siapa ya? Okey, pilot kita, Les ni. Okey, Les. Boleh tak Les ceritakan bagaimanalah kalau ini soalan exam, macam mana Les nak jawab soalan ini? Mula-mula membuat bentuk perhubungan iaitu berubah 1/X tambah 8. Okey, bagus Les. Okey, sambung lagi Les, boleh? Alang? Okey, selepas itu? Selepas itu menukarkannya kepada bentuk persamaan Okey. di mana tukarkan bentuk ubahan itu kepada sama dengan dan tambah K. Okey, alright. Okey. Terima kasih Les. Nampak dia dah dapat tangkap dah dengan baik dah. Okey. Cuma mungkin dia gugur-gugur sebab di depan kita ramai-ramai tengok kan satu Malaysia. Okey. Alright. So terima kasih Les ya. Okey. Ni step yang kedua dan step yang ketiga cikgu teruskan. Kita gantikan maklumat yang diberilah iaitu Y sama dengan 0.375 Okey, sama dengan K per. Pastikan ini hati-hati ya. 2 tambah 8. Okey, berhati-hati di situ. Dan selesaikan, akan dapat K per 10 dan pindahkan ke sana. Biasa kita buat operasi darab lah ke kiri sana. Okey, sama dengan K 0.375 dan jangan lupa step yang terakhir, step yang paling penting sekali, step jawapannya iaitu Y berubah kepada 0.375 per X tambah 8. Ini nak dikurungkan pun tak apa, tak ada masalah. Okey, tak dikurung pun tak ada masalah. Okey. Alright. Sekarang semua anak dah faham? Dah faham semua? Okey, bagus. Okey, sekarang cikgu nak uji kamu semua. Tadi cikgu bagi bentuk ayat, senang kamu fahamkan. Sekarang saya bagi bentuk masalah. Bentuk masalah, bentuk ayat tulisan panjang-panjang ni. Okey, cikgu nak uji kamu semua anak-anak di Google Meet di luar sana. Cuba selesaikan soalan ini. Cikgu bagi masa 1 minit cukup tak dia? Boleh cikgu. 1 minit cukup. Sebab anak-anak pandai-pandai belaka. Saya rasa mereka dapat selesaikannya kurang daripada 1 minit cikgu. Ya, kalau tengok pada tu. Jadi ingat step saja. Okey. Kita bagi masa kepada murid-murid dulu cikgu. Adakah soalan ini lagi sukar daripada soalan yang sebelumnya cikgu? Soalan mana-mana soalan pun, soalan ubahan Samsung ke, ubahan songsang ke, semuanya kalau kita ingat 4 step itu, semuanya Kita boleh bisa jawab. terbiasa. Senang saja. Step semua sama, cuma cara penulisan saja. Langsung je lurus, songsang dia ada pecahan. Kalau bergabung dan macam tu dia ada lebih dari 2 pembeli ubah. Okey. Dan saya pasti murid-murid di rumah juga boleh mencuba cikgu Boleh. untuk menjawab soalan Sangat ini. digalak-galakkan. Nanti kita semak bersama-sama. Okey, sama ada jawapan itu betul ataupun tidak. Okey, ada yang dah bersedia dengan jawapan? Saya nak minta keempat-empat tunjukkan jawapan dekat kamera biar semua orang tengok. Betul tak betul jawapan mereka? Boleh? Sudah Okey. bersedia? Kalau Silakan, sudah bersedia, tengok. angkat jawapan masing-masing. Kita bagi cikgu semak dan juga murid-murid di rumah boleh saksikan sekali, okey? Okey. Saya lihat keempat-empatnya memberikan jawapan yang sama, step yang sama. Sangat bagus. Terbaik lah saya puji. Okey, sepuji. Boleh bagi semua, bagi 4 star ni. 4 star. 4 star kita bagi. Okey. Okey, saya suka. Okey. Alright, jadi jawapan yang belajar bagi tadi memang betul. Okey, sama seperti saya nak minta juga. Okey, iaitu yang pertama mesti tulis ke bentuk ubahan. Okey. Faham soalannya mudah dia kata. Projek perumahan itu ialah masanya adalah M songsang dengan pekerja P. Itu yang keluar. Tak payah baca cerita sampai habis, tak apa. Okey. Step yang kedua, ubah kepada sama dengan. Kemudian ganti nilai. Dia beritahu tadi masa 14 bulan kalau 3 kumpulan pekerja jawab membuat kerja tu. Okey. Dan selesaikan dapat 42 dan tulis jawapan. Di sini yang selalu pelajar cuai dia tertinggal. Rugilah kat situ. Okey. Satu lagi soalan saya tanya. Okey. Okey. Hukum Boyle. Okey. Okey, saya nak bagi masa 1 minit juga. Okey, kalau tadi 1 minit kita bagi 30 saat cukup dah kot agak-agak ya? 30 saat 30 saat sahaja. cukup. Kita tengok siapa yang lebih pantas, cikgu. Ya, boleh. Okey. Dan kalau tadi jawapan murid-murid di rumah, adakah sama? Ya, cikgu, sama juga. Ya, bagus. Terbaik pelajar-pelajar kat rumah ni. Dan hukum Boyle ni, cikgu, adakah soalan ni lagi mencabar daripada soalan yang sebelum ni?
Macam saya cakap tadi, dia bagilah cerita apa sekalipun Ria. Kena Yang ada penting 4. kita tangkap dia punya clue ubahan apa. Itu saja clue dia. Nadia dah tunjuk jawapan dah. Okey. Pantas. Alicia juga dah tunjuk jawapan dah. Leslie juga dah tunjuk jawapan. Okey. Okey, Faizatul Akmal ikut. Nampak jawapan mereka. Okey, tulisan macam-macam jenis. Cantik-cantik tulisannya. Okey. Okey, terima kasih. Saya tengok semua. Okey. Leslie bagi 10 pervi tadi, semua bagi jawapan sama. Okey, so betul lah jawapan mereka tu. Okey, dan mungkin Nadia ni kita nak bagi tahu ke adik Nadia supaya tidak memakai filter yang macam blur dekat belakang tu. Sebab kita tak nampak jawapan dia, tak clear. Boleh, Dek? Buangkan filter tu dekat belakang untuk kita sama-sama semak jawapan Nadia selepas ini, Okey, alright. Okey, jawapan tadi beritahu tadi semuanya betul. Okey, langkah pertama, yang penting ialah tekanan, iaitu tekanan bagi P berubah songsang dengan isi padu V, tukar bersama dengan ganti nilai. Soalan dia beritahu lah. Okey, unit semua ni tak perlu tulis, tak apa, tak ada masalah. Okey, dan dapatkan nilai K, seterusnya tulis semula. Okey, ungkapan sampai step yang keempat ini sahaja. Okey, boleh faham semua ya? Okey, nampaknya cemerlang semua Yes. Murid-murid kita pada hari ini bukan saja di Google Meet cikgu, malahan di rumah juga saya pasti mendapat jawapan yang sama. Baik, kita berehat dahulu sebentar. Kembali lagi selepas ini dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM untuk slot menengah atas bagi matematik tingkatan 5 ubahan. Dan Cikgu Azman, kita nak teruskan pula dengan menyelesaikan masalah melibatkan ubahan songsang. Kalau sebut pasal matematik ni Cikgu, memang masalah aja dia kita kena selesaikan ya? Ya, betul. Okeylah. Memang matematik orang tak suka sebab itulah. Selesai masalah saya kerja dia. Okey, sejarah pun tak suka juga. Sebab apa? Saya fikir masa lampau saja. Okey, tapi tak apa. Untuk anak-anak yang di Google Meet dan di luar sana, okey, walaupun masalah tetap kita selesaikan. Okey, kita kena hadapan masalah tersebut. Okey, untuk yang ini pula. Sekarang tadi kita belajar tentang mengungkap sahaja sampai 4 step saja. Sekarang kita masuk part yang berikutnya, iaitu menyelesaikan masalah melibatkan ubahan songsang. Selesaikan masalah. Okey, tengok contoh. Diberi Y berubah sesongsang dengan kuasa 3X dan Y ialah 40 apabila X 3. Cari nilai X apabila Y kuasa 3. Okey, tadi soalan beritahu ungkapkan. Sekarang soalan kata cari nilai. Jadi selesaikan masalah. Jadi nak buat macam mana ni agak-agak? Okey. Nak saya nak tanya siapa? Nak tanya dulu ataupun macam mana? Boleh Cikgu. Okey, saya nak tanya Alicia. Alicia, boleh tak Alicia ceritakan kalau soalan ini, first kali Alicia nak buat macam mana soalan ni? Cara penyelesaian. Selesaian dia. Yang pertama sekali kena buat dalam bentuk ubahan. Okey. Yang kedua? Yang kedua buat dalam bentuk persamaan. Okey. Letakkan K. Okey. Yang ketiga? Yang ketiga gantikan nilai itu kat dalam persamaan tu. Okey. Yang untuk keempat? dapatkan nilai K. Okey. Yang keempat? Yang keempat tulis balik yang langkah kedua tu masukkan nilai K dalam tu. Okey, otak minum Milo ni cekap, dapat ingat semua 4 step. Itulah 4 step yang kita mesti ingat dahulu. Okey, step yang pertama tadi ialah menulis ke bentuk ungkapan. Okey, ungkapan tadi ini. Okey, step yang kedua ialah menulis sama dengan Persamaan. Okey, persamaan. Okey, yang ketiga ialah ganti nilai. Okey, dan yang keempat ialah tulis semula step yang kedua tadi, gantikan K sahaja dengan jawapannya. Itu sampai ni. Tapi sampai sini baru sampai ungkap saja. Soalan minta cari nilai, kena selesaikan. Sekarang ni agak-agak daripada sini, berapakah nilai X apabila Y 0.32? Okey, ini adalah step yang kelima. Okey, dalam peperiksaan inilah step yang paling penting sekali. Okey, itu step yang kelima ialah kita ambil jawapan yang step keempat tadi. Kita ikut soalan. Soalan maklumkan Y032.
Jadi, tugas kita ialah gantikanlah nilai Y dengan 0.32. Okey, kemudian nak cari X kuasa 3. Macam mana ni? Okey, biasanya kita kena ingat ni apa kata orang? Basic matematik lah. Nak cari yang di bawah, maka yang di atas akan dibahagikan dengan yang di tepi. Itu step dia. Okey, jadi kita akan lakukan X kuasa 3 sama dengan 1080 bahagi dengan 0.32. Okey, kemudian kalau tak susah nak kira, guna kalkulator je lah. Otak Jepun tersesat ada. Okey, membantu kita. Jadi X kuasa 3 sama dengan 3375. Okey, di sini Ria selalu pelajar cuai. Dia akan berhenti macam ni. Dia kata dah dapat jawapan dah. Okay. Sebab ini ialah X kuasa 3. Soalan minta cari nilai X sahaja. So nak hilangkan kuasa 3, kita kena buat apa? Kita kena punca kuasa 3 kan dia. Okey? Jadi kita punca kuasa 3 kan dia, maka dapatlah jawapan akhir sekali X15. Ini baru jawapannya. Okey, kalau soalan objektif ni, dia ada ABC, ada jawapan ni je. Tapi untuk dapatkan jawapan yang ini, mesti kena lakukan semua ini. Nampak panjang. That's why lah kita kena cepat kalau kita satu. Okey. Contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Diberi A berubah selsongsan dengan B. Banyak kali kita baca ni dah. Okey, banyak kali kita baca. Dah faham sangat dah. Okey. Jadi step 4 yang pertama tu kita kadang-kadang kita boleh abaikan sajalah. Okey. Tapi lagi cantik lah. Kalau orang kata lagi cantik kalau kita buat juga. Okey. Step yang pertama sama je. A songsang B. Begitu. Step yang kedua tukar sama dengan. Mesti ada huruf K. Okey. Kemudian step yang ketiga ganti nilai. Okey, ganti nilai tu jangan ambil yang soalan. Ambil yang bahagian dia bagi sini. Okey, gantikan yang tu. Dapatkan nilai K dan tulis semula. Okey, step keempat. Okey, macam saya cakap tadi, 4 step yang pertama ni kalau tak ditunjuk pun tidak ada masalah apa-apa. Okey, yang pentinglah soalan ni. Okey, yang A tu. Cari nilai A apabila B 0.5. So kita ambil jawapan yang biru step 4 tadi tu, gantikanlah B 0.5. Just bahagilah 10 bagi 0.5. Dapat jawapan 20. Okey, senang saja. Okey, yang B pula, cari pula B apabila A 10. Macam cakap tadi awal tadi, nak cari yang di bawah, yang di atas akan dibahagikan dengan yang di tepi. Okey, dapat jawapannya 1. Selesai. Boleh Ria? Senang boleh. Kan? Ada kat rumah, okey senang? Boleh? Okey, kalau boleh, tengok contoh yang kedua. Okey, saya nak minta lah pelajar baca. Faizatul, bacakan soalan Faizatul. Diberi G berubah secara songsang dengan kuasa 3H dan G sama dengan 4 apabila H sama dengan 2. Okey, terima kasih Pak Izatul. Okey, ingat ya murid-murid semua ya. Okey, untuk yang bahagian atas sini adalah untuk mencari 4 yang pertama stepnya tu. Okey, jadi soalan beritahu G songsang kuasa 3H. Dia mesti tahu tulis tu. Okey, hati-hati ya sebab ada pelajar yang tersilap tulis. Okey, step yang kedua sama dengan akan ada huruf K. Okey, step yang ketiga ganti nilai. Ingat, ganti nilai yang di atas, bukan di bawah. Okey, alright. Step yang ketiga selesaikan begitu sampai pada K-nya. Okey, dapat K32 dan step yang keempat tuliskan semula. G sama dengan gantikan K itu dengan 32. Yang lain tu salin semula saja. Okey, ini baru separuh soalan. Kalau kat skala soalan objektif tak ada markah lagi. Okey, soalan pertama. Ini soalan dia. Cari nilai G apabila H sama dengan negatif 2. Okey, cari nilai G apabila H sama dengan negatif 2. Okey, so ambil yang itu gantikan. H negatif 2. Di sini kena berhati-hati. Okey, kalau boleh. Okey, kalau soalan dia beritahu ada negatif 2, buatlah kurungan. Lebih selamat. Okey, lebih selamat. Okey. Jadi 32 bahagi dengan negatif 2 kuasa 3. Okey, tekan kalkulator je. Dapat jawapan. Okey, G negatif 4. Okey. Kemudian yang B, G diberi. Cari H. Sama juga cara dia. Okey. Nampak gaya soalan ni memang berpusing-pusing gitu je lah. Cari atas, cari bawah. Cari atas, cari bawah. Okey. Nak cari yang di bawah, maka yang di atas dibahagikan dengan yang di tepi. 32 bahagi dengan 0.5 dapatlah 64. Okey. Itu untuk H kuasa 3. Okey. Nak cari H sahaja, kalau tambah kita tolak.
Kalau darab kita buat apa, Ria? Bahagi. Kita bahagi. Pandai. Okey. Kalau kuasa 2, kita akan punca kuasa 2 kan. Kalau kuasa 3, kita akan punca kuasa 3 kan saja. Okey. So tulislah. Punca kuasa 3 bagi 64 dan dapat jawapan H ialah 4. Okey. Sangat senang. Okey. Soalan nombor 3. Sekarang saya nak minta pelajar saja cikgu boleh? Boleh, cikgu. Dah nak minta siapa lagi tak muncul lagi dengan saya hari ni. Okey? Siapa nak cuba? Saya volunteer dulu. Siapa nak cuba dapatkan terangkan jawapan soalan ini? Okey, silakan. Okey. Alisha cikgu. Okey, silakan Alisha. Okey, angkat tangan. Boleh bagi star banyak lagi ni. Silakan adik Alisha. Just tunjuk langkah je. Ya. Betul. Okey, yang pertama sekali kena buat bentuk bentuk ubahan tu dapat M secara songsang dengan punca kuasa N. Okey. Lepas tu yang kedua buat bentuk dalam bentuk persamaan, letakkan K, so jadi M sama dengan K per punca kuasa N. Okey, pandai. Yang ketiga, gantikan nilai M dengan N tu kat dalam persamaan tu, dapatlah 3 sama dengan K per dengan punca kuasa 25. Betul. Lepas tu dah kira-kira tu akan dapat K sama dengan 15. Okey, alright. Okey. Okey, dan step yang keempat, Ada jangan lagi? lupa. Step yang keempat akan dapat M sama dengan 15 per N punca kuasa N. Okey, terima kasih Alisha. Okey, tadi dah dapat 4 star ni, boleh nak 5 star ni. Oh, okey, 5 star ni boleh pergi. Okey, ini baru separuh jalan. Saya nak minta Nadia sambung step yang kelima. Boleh tak kita buat yang 5A ni? Okey, silakan Yang A adik tu. Nadia. Okey, silakan. Step kelima untuk A tu. Silakan Nadia. Lepas dah M sama dengan 15 punca kuasa N tu, K tu sama dengan 3 tu kena darab dengan 5. Lepas tu K tu dapat 15. Lepas tu M tu 15 per punca kuasa 144. Okey. Lepas Alright. tu 5 tu sama dengan 15 per punca kuasa N. Yang tadi, yang M sama dengan 15 per punca kuasa 144 tu, M tu jawapan dia 125. Okey, alright. Terima kasih Nadia. Okey, alright. So di sini, okey, gantikan ikut soalan. Okey, M sama dengan 15 per dengan punca 144. Okey, ingat punca 144. Okey, 12. Okey, so 15 bahagi dengan 144 tadi 12 akan dapat 1.25. Okey, berhati-hati ya. Kalkulator takut nanti ada pelajar dia nampak kan kita tulis gitu, dia ternampak gitu, dia seolah ternampak macam 125. Jadi kita baca gitu. Hati-hati ya, takut. Okey, so M ni adalah 1.25. Okey, jawapan boleh juga bentuk pecahan. Nak bagi jawapan 1/4 pun boleh juga. Okey, nak bagi jawapan 4/3 pun boleh juga, tak ada masalah. Okey, alright. Yang penting jawapan tu adalah sama ada bentuk pecahan ataupun perpuluhan. Bergantung. Kalau salah objektif, terpulanglah ke bentuk dia. Okey, yang B pula. Okey, yang B pula, hitung nilai N apabila M sama dengan 5. Okey, siapa nak cuba? Okey, Les ni. Les. Okey, silakan Les. Berebut-rebut anak murid kita. Okey. Mula-mula ambil langkah 4 tu dan tukarkan M kepada 5. Jadi 5 sama dengan 15 per punca kuasa dah N. 5 dan punca kuasa dah N tu akan berpindah. Jadi punca kuasa dah N tu sama dengan 15 per 5. Okey. Lepas tu 15 akan dibahagi dengan 5 dan dikuasa 2kan untuk menghilangkan punca kuasa 2 pada N. Jadi N sama dengan 9. Okey, terima kasih Les. Okey, tepat dan lengkap satu persatu. Okey, bahasa je bahasa Sabah itu. Okey, alright. So nak hilangkan punca kuasa, maka kita akan kuasa 2 kan. So ini kuasa 2 kan dapat 9. Okey, very good. Semua sekali kita boleh bagi up lagi starnya tu. 5 star, cikgu. 5 star kita boleh bagi. Okey, alright. Sekarang tengok. Tadi soalan berbentuk ayat.
Sekarang dia ada jadual pula. Dia beri S dan T, 25 dengan 6, X dengan 5. Okey. Dan step pertama sudah diberi dalam soalan. Jadi dah dapat jimat masa. Okey, kita pergi step yang kedua lah. Okey, nampak begini. Okey, sama juga. Jangan bimbang. First step sudah ditunjuk. Terus pergi step yang kedua, iaitu tukarkan kepada sama dengan akan jadi K di atasnya. Step yang kedua, itu. Step yang ketiga macam mana? Okey. Tengok jadual. Kita lihat yang manakah yang lengkap dekat situ. Di situ yang lengkap adalah S25, T6. Jadi kita akan gunakan yang itu, masukkan dalam step yang kedua itu untuk cari nilai K. Okey? Cari nilai K. Jadi jangan bimbang. Bagi jadual ke apa ke, tengok yang lengkap untuk cari K. Okey. Kemudian punca 25 adalah 5. Okey. Kemudian darab dengan 6. Dipindahkan ke sebelah kiri. Dapat 30. Dan tulis semula step yang kedua, sama yang macam tadi, T sama dengan 30 per punca S. Bukan N ini, S ya, punca S. Gitu. Okey, itu baru separuh jalan sebab soalan minta cari nilai X. Kita baru cari ungkapan. Okey, so nak cari nilai X macam mana? Kita gunalah maklumat yang soalan beri. S ialah X, T ialah 5. So ganti dalam ni. Okey, jadi 5 tu untuk T. Okey, 5 tu untuk T. Dan punca ini S-nya adalah mewakili X. Ikut soalan lah. Okey, sama macam tadi. Nak cari yang di bawah, maka yang di atas dibahagikan dengan yang di tepi. Jadi 30 bagi 5 berapa, Ria? 6, cikgu. Pandai. Okey, 6 jawapannya. Itu untuk punca kuasa 2. Okey, nak cari X sahaja, kita akan buat kuasa 2 kan dia. Jadi 6 kuasa 2 sama dengan berapa, murid-murid? 6 kuasa 2 berapa, murid? 36. 36. Okey, pandai. Okey, basic matematik. Okey, selesai. Okey, sekarang diberi X berubah songsang dengan Y di mana Y sama dengan 2Pi tolak 3. Panjang-panjang soalan tu. Okey. Sebelum saya nak tanya masing-masing anak murid, ada tak sesiapa yang nak bertanya soalan dulu? Okey. Sini. Sebelum saya suruh jawab, saya tanya dulu. Ada tak siapa yang tak faham soalan ni? Semua faham soalan? Kalau ya, cakap angguk. Sila angguk. Okey, semua faham. Faham. Okey, kalau semua faham, okey, step pertama saya tak mahu tunjuklah. Laju je lah kan? Saya laju je. Okey, so X songsang dengan Y. Tetapi di sini murid-murid semua kena hati-hati. Walaupun soalan kata X songsang dengan Y, tetapi dia maklumkan Y itu ialah 2Pi tolak 3. So kena hati-hati. Okey, kita boleh tulis X songsang sama dengan 1 per Y, boleh. Okey, tetapi ini kena hati-hati. Okey, oleh sebab anak murid kata tadi sudah faham, saya nak bagi masa 1 minit untuk cuba selesaikan. Sebab tadi kata sudah faham. Okey, 1 minit cuba jawab soalan ni. Kita bagi murid-murid di rumah juga mencuba dan lepas ni kita boleh semaklah jawapannya bersama-sama dengan cikgu juga. Okey, cikgu, saya nampak soalan ni macam mencabar sedikit kan cikgu kan? Okey. Dia nampak mencabar kalau kita ni satu tak ingat step. Okey, kadang-kadang kita tersilap baca. Tapi kalau kita ingat keempat-empat step tadi, orang kata alah bisa tegal biasa. Sebab kata cikgu Azman, matematik itu kacang. Okey. Ada yang sudah bersedia dengan jawapan? Masing-masing tengah meneliti cikgu. Melakukan dengan bersungguh-sungguh Dan kalau tengok cikgu, setiap jawapan kadang-kadang ada 4 langkah, ada 5 langkah. Macam mana tu cikgu? Kalau ungkapan 4 langkah. Kalau selesaikan 5 langkah. Itu perbezaan dia. Ya, itu perbezaan dia. Okey, murid-murid di rumah, ingat juga ya, ungkapan 4 langkah. Dan sekali lagi, kalau selesaikan, harus ada 5 langkah bagi kita mendapatkan full mark, markah penuh untuk soalan itu. Okey? Baik, nampak gaya adik-adik kita sudah bersedia. Mungkin kita bagi cikgu pilihlah. Okey. Untuk soalan yang pertama ni, yang awal saya tunjuklah. Okey, sebab langkah pertama. Okey, langkah sebab saya nak dengar jawapan pelajar akhir tadi. Okey. Langkah pertama, tukarkan macam biasa. Okey. Saya yakin yang pasti anak murid saya ni semua boleh jawab ni. Okey. Step yang kedua, tukar sama dengan. Okey. Step yang ketiga ialah tukarkan ganti nilai. Okey. Dan step yang keempat, tulis semula. Ini semua step ni semua dah tahu. Okey, alright. Okey, step yang kedua, yang soalan kelima. Yang kelima ni. Okey, saya tanya Les, apa jawapan Les untuk soalan A?
Tunjukkan jawapan. Les. Nak sebut tak apa. Silakan. X sama dengan 10/3. X sama dengan 10/3. 10/3. Okey, itu jawapan Les. Okey, nak tanya Alisha juga. Jawapan sama tak Alisha? Sama cikgu. Okey, kalau sama maknanya mereka berdua ni betul lah. Okey, betul. Jadi hanya gantikan P itu dengan 6 dan selesaikan. Okey. Ni kenapa dapat 10/3 tadi? Dia permudahkan. Okey. Matematik ni kita kena permudahkan jawapan sampai ringkas. Okey, kemudian yang kedua B. Okey, kita nak minta jawapan Nadia. Okey, apa jawapan Nadia untuk soalan B? Apakah nilai Y bagi Nadia? Y sama dengan -2. Y sama dengan -2. Okey, Faizatul? Y sama dengan -2. Okey, sama juga. Terbaik sebab 30 bahagi -5 dapat -2. Okey. Itulah dia tadi, cikgu. Kita dah pun tahu cara-cara untuk menyelesaikan ubahan songsang dan saya pasti murid-murid di rumah juga sudah mengenal pasti teknik-teknik yang kita harus gunakan. Baik, kita berehat dahulu sebentar. Kembali lagi selepas ini dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan kami dalam Didik TV KPM. Saya Ria di sini bersama-sama dengan Cikgu Azman untuk slot menengah atas bagi matematik tingkatan 5 untuk topik ubahan. Ya, pada hari ini Cikgu, kita nak teruskan lagi dengan panduan menguasai ubahan songsang. Silakan Cikgu. Okey. Bila kita dah belajar di awal, kita mesti uji kita di hujung. Adakah kita sudah betul-betul faham ataupun tidak? Okey, saya nak uji dengan pengukuhan. Okey. Alright, tengok soalan. Okey, soalan kata kun mempunyai isi padu tetap di jari A berubah sama-sama dengan punca kuasa 2 H. Tinggi kun adalah tinggi kun menjadi jari 4 ialah 25. Cari tinggi kun. Okey, saya ulang kat sini ya. Yang pertama tetap sama juga. Okey, inilah cara untuk kita fahami topik ini. Cara pertama tadi ialah yang 4 step tu. Step pertama, cari perkataan songsang sebagai kata kunci. Okey, jadi songsang itu kita R songsang dengan punca kuasa 2 tinggi H. Okey, step yang kedua ialah menulis ke bentuk persamaan, ada sama dengan, ada huruf K. Step yang ketiga, ganti nilai untuk carikan nilai K. Dan step yang keempat ialah kita buat step yang kedua tadi, gantikan nilai K dengan 20. Okey, inilah part yang pertama yang paling penting sekali untuk kita menguasai topik ini. Okey, kemudian step yang ketiga baru kita cari yang ini. Soalan minta. Okey, soalan kata cari tinggi kun yang berjari 14 cm. So ambil step yang keempat tadi tu, gantikanlah ikut soalan. Soalan kata tingginya jari 14. Okey, berapakah tinggi kun? Just ganti saja. Okey, so selesaikan macam biasa saja. Okey, ingatlah situ, tambah, tolak, darab, bahagi, kuasa, punca. So nak cari punca kuasa, kita akan kuasa duakan nombor tersebut. Dan ingatlah ni, okey, nak cari kuasa punca kuasa 2 ni, ini di kuasa 2, ini kuasa 2. Maka dapatlah 100/49. Okey, jangan takut jawapan pelik-pelik ni, tak ada masalah. Okey saja. Okey, alright. Okey, lagi sekali, walaupun ada gambar macam ni pun, okey, jangan takut. Okey, cara untuk menguasai jangan takut. Kita kena hadap benda tu. Okey, sama juga tadi dia kata itu cari cluenya V songsang dengan masa. Itu step pertama. Okey, step yang kedua, ganti nilai. Okey, ganti nilai. Di sini saya tengok, saya dah ubah. Step pertama saya tak tunjuk lagi dah. Sebab apa? Kita dah mahir dah. Okey, step yang kedua, cari nilai dan cari nilai K. Tuliskan. Okey, dan lepas tu carilah soalan apa pun. Cari isi padu air. Bila dia bagi suku jam. Di sini kena ingatlah. Suku jam, setengah jam. Kena tahulah. Okey, gantikan. Dapat jawapan. Okey. Yang kedua. Cari pula masa kalau air 35. Sama juga. Just ganti. Dapatkan jawapan. Okey. Itulah dia. Cara untuk kita menguasai topik ini. Okey. Alright. Sekarang saya nak tanya anak-anak kita. Okey. Kita nak imbas balik. Bila kita mula belajar tadi sampai sekarang. Kalaulah anak-anak jadi master dalam topik ubahan songsang.
Apakah step yang perlu nak tahu? Okey. Yang pertama saya nak tanya Nadia. Okey, Nadia. Bagaimana rupa bentuk ubah songsang? Apa dia cikgu? Saya tak Bagaimana nak jelas. tulis bentuk ubah songsang? Y tanda ikan tu Okey. 1 per X. Alright, terbaik. Kita bagi dia penutup dia lah 6 star untuk dia. Okey. Kemudian ubahan persamaan ubahan Nazatul, Faizatul. Faizatul. Macam mana bentuk bagi persamaan ubahan? Okey, silakan Dik. Mana? Y sama dengan Okey, mungkin masa teknikal sikit. Okey, tak apa. Okey, Y sama dengan. Okey, itu perbezaan antara bentuk ubahan dengan persamaan. Ada perbezaan kat sini saja. Okey, alright. Itu yang pertama. Mesti tahu, songsangan mesti bentuk 1 per. Okey. Seterusnya, apakah 5 langkah penyelesaian ubahan songsang? Okey. Jadi step pertama tadi ialah kita menulis, okey, ke bentuk hubungan ubahan. Step yang kedua, kita menulis ke bentuk persamaan. Step yang ketiga, kita gantikan nilai dalam persamaan tersebut untuk cari nilai K. Dan step yang keempat ialah kita tuliskan semula langkah 2 dengan gantikan nilai K. Step yang kelima. Step yang kelima. Siapa nak jawab di sini? Step yang kelima. Okey. Apakah step yang kelima? Kita bagi Leslie cikgu boleh? Okey, boleh. Okey, Leslie. Okey, Leslie silakan. Apakah dia step yang kelima? Menggunakan langkah yang keempat untuk selesaikan soalan. Okey, terima kasih Leslie. Okey, gunakan langkah yang keempat untuk menyelesaikan soalan yang diberikan. Okey. Di sini. Ria dan anak-anak murid di Google Meet dan di luar sana, ramai pelajar yang sering berasa takut dengan matematik. Okey, ataupun tak bermotivasi, okey, was-was dengan kemampuan diri, okey. Sebab apa mereka tak yakin? Kerana selalu gagal, kata susah apa semua. Jadi agak-agak bagaimanakah cara untuk kita meningkatkan rasa kita ingin belajar matematik itu? Ada tahu tak kisah macam mana? Cara macam mana? Macam mana tu Okey. cikgu? Silakan. Kalau boleh, anak-anak murid di luar sana, okey, anak-anak Google Meet, Ria, saya sendiri pun, okey, cuba ambil masa sedikit, jentik hati kita. Okey, jentik hati kita cakap pada diri kita, aku mungkin bukan pelajar kelas depan, okey, tapi itu bukan alasan. Okey, aku mungkin bukan soal anak orang kaya, tapi itu bukan alasan. Aku mungkin bukan soal pengawas, itu juga bukan alasan. Okey, aku juga mungkin pernah gagal banyak kali. Okey, tapi itu bukan alasan. Okay, kita kena yakin diri kita. Sebab apa? Sebab kejayaan kita tidak diukur daripada depan dan belakang kelas kita. Kejayaan kita tak diukur daripada kaya miskinan kita. Okay? Kejayaan tak diukur daripada pengawas atau bukannya kita. Dan kejayaan tak diukur daripada berapa kali kita gagal. Tapi kejayaan akan dapat datang daripada berapa kali kita bangkit. Jadi, kejayaan akan datang daripada usaha keras kita. Okay? Jadi, anak-anak semua, kalau kita duduk kelas hujung pun jangan takut. Okey, kita usah buktikan bahawa kelas itu bukan penentu segala-galanya. Okey, kerana apa? Dalam SPM nanti anak-anak semua akan duduki selama tempoh 4 jam itulah. Okey, penentu dapat A, B, C ataupun G-nya kita. Okey, kita belajar 5 tahun, 4 jam inilah penentu segala-galanya. Okey, jadi cikgu pun sendiri selalu ingat diri cikgu bahawa cikgu ni pun bukanlah seorang yang terbaik pun. Okey, tetapi cikgu sentiasa cuba beri yang terbaik untuk anak-anak saya di luar sana, okey, kepada semua guru-guru, okey, kepada semua rakyat Malaysia di sini. Cikgu usaha beri yang terbaik untuk kamu supaya kamu dapat hanya yang terbaik daripada seorang guru. Ya, Okey? itulah dia kata-kata hikmah daripada Cikgu Azman pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak Cikgu. Sama-sama. Dan saya pasti murid-murid di Google Meet dan juga di rumah nak tahu jugalah Cikgu di mana kita boleh dapatkan latihan pengukuhan Cikgu. Okey, latihan ni Ria dan anak-anak murid semua boleh dapatkan daripada My Sumberku. Okey, di laman sesawang KPM Delima. Banyak maklumat. Okey, cuma kita nak gali sahaja cari. Okey, cuba-cubalah rajinkan diri cari di My Sumberku. Okey, baiklah, terima kasih Cikgu. Dan saya pasti untuk pengisian kita pada hari ini, murid-murid dapat menguasai Cikgu teknik untuk kita menyelesaikan masalah ubahan songsang yang pastinya. Dan ingat, matematik itu Kacang. Okey, kita berjumpa lagi episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
KPM